Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulakan hari dengan cukup berbeza, dengan visual yang menyayat hati, perasaan hibur yang mencakupi seluruh rakyat Malaysia pastinya, kerana hari ini merupakan hari yang begitu berat sekali untuk kita kongsikan, apatah lagi mereka yang terjejas disebabkan banjir yang melumpuhkan bukan sahaja Lembah Kelang tapi beberapa negeri yang terlibat juga. Nas? 9 negeri yang telah terlibat setakat ini. Kalau kita lihat pada hujung minggu, babak-babak yang menyedihkan, bencana banjir kilat yang telah melanda. Saya juga ada rasa bersyukur juga kerana Anim Izzati kita sampai juga di stesen. Ya, Alhamdulillah kan. Berada di tempat yang terkesan. Jadi kalau kita nampak jalan-jalan akses kepada tempat-tempat yang terjejas tu masih banjir dan kerajaan menyarankan untuk kerja-kerja menyelamat masih dijalankan setakat ini. Ya, dan bencana demi bencana yang berlaku di sekitar kawasan, terutama sekali baru-baru ini kita tahu kan pada waktu malam tadi di Flat Sri Johor Ceras berlaku kebakaran yang melibatkan beberapa buah rumah di flat tersebut. Ini disebabkan dengan kebocoran gas di rumah yang pertengahan. Jadi apa yang kita harapkan agar segalanya berada dalam keadaan baik disebabkan keadaan ini. Alhamdulillah tiada kemalangan jiwa dilaporkan disebabkan keadaan itu. Cuma yang paling kita mungkin nak kongsikan, ada katanya seorang ibu tunggal mempunyai wang tunai RM40,000 di rumah. Hangus terbakar. Hangus terbakar. Jadi itulah perkembangan terkini daripada flat Sri Johor Ceras dan alhamdulillah seperti yang Anim katakan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. 8 keluarga telah terjejas dan Perdana Menteri Malaysia telah pun menyarankan RM1,000 buat keluarga yang telah terjejas. Ya, Alhamdulillah. Okey, perkembangan terkini yang kita ingin bawakan di Malaysia hari ini, ramai yang memfokuskan tentang banjir, kita pasti. Dan mungkin bawakan anda perkabaran-perkabaran baharu bagaimana keadaan di beberapa tempat yang masih lagi ada mereka yang terjejas, yang terkandas di kawasan tersebut. Namun kita di MHI, kita nak bawakan sedikit kronologi. Kita nak imbas kembali bagaimana ianya berlaku, permulaan sehinggalah kepada waktu amaran hujan berlanjutan itu dihentikan. Tepat sekali. Pada malam semalam ya. Jadi apa yang kita dapat saksikan, inilah dia peta daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan kita terus fokus kepada Kuala Lumpur. Ya, Lembah Kelang telah pun lumpuh dan di Kuala Lumpur apa kita dapat lihat di sini dijangkakan hujan ya pada hari ini walaupun keadaan di ibu kota telah pun selesai, jalan pun telah pun dibersihkan dan sebagainya, tapi kalau kita nampak hujan-hujan begini, rasa seram dia, orang kata mungkin trauma masih terasa di sini. Jadi apa kita nampak di Kuala Lumpur, kita boleh lihat pagi, petang dan juga malam. Kalau pagi tiada hujan, petang katanya ada beribut petir dan malam tiada hujan. Ini merupakan ramalan cuaca pada hari ini. Kenapa kita nak kongsikan ini? Kerana semalam ataupun minggu lalu, hari Sabtu dan Ahad, ini adalah yang cukup-cukup berbeza sekali dengan perkembangan yang kita bawakan pada hari ini. Hari ini Alhamdulillah mungkin keadaan bertambah baik dengan suhunya. Dan apa yang berlaku dikabarkan juga baru-baru ini, dalam masa 24 jam hujan tanpa henti itu, taburan hujan bersamaan dengan taburan hujan selama sebulan di persekitaran kita. Fenomena sekali dalam 100 tahun dikatakan. Datuk Seri Insinyur Zaini Ujang ya. Ini dia kawasan hujan lebat di sekitar Kuala Lumpur. Pada 17 Disember, air pun telah pun naik. 18 Disember pula pada sebelah petang dinampakkan itulah dia kawasan Masjid Jamek di mana Sungai Kelang dan Sungai Gombak bercantum. Dan itu dia di sebelah malam, air telah pun naik sampai pinggang. Ini di Jalan Raja Laut pada jam 9.56 malam dan ini juga di Jalan Raja berhampiran Dataran Merdeka. Kawasan Kuala Lumpur yang sebelum ini kita dapat saksikan bagaimana perjalanan mereka menggunakan jalan raya sebagai jalan raya utama untuk pengangkutan dan sebagainya. Bertukar menjadi tragedi ataupun bencana seperti ini. Tapi menyekat beberapa laluan. Sehingga 19 Disember setakat ini, iaitu semalam, malam Ahad, kelihatan air semakin surut dan dijangkakan pada pagi ini air sudah tidak ada lagi di jalan raya. Dan pastinya ini merupakan fasa pembersihan. Fasa pembersihan sebenarnya juga begitu mencabar. Sangat penting. Untuk mengalihkan serpihan ataupun barang yang boleh membuatkan kecederaan dan sebagainya. Dan sebelum laluan itu hendak dibuka, kena pastikan keselamatan laluan itu. Jadi wartawan kami, Asri, wartawan Malaysia hari ini sempat tinjau ke kawasan Kuala Lumpur di mana beliau nak bawakan perkembangan ataupun bagaimana kerja-kerja pembersihan dijalankan di kawasan sana semalam. Jom sama-sama kita saksikan.
Hujan lebat yang melanda beberapa buah negeri pada Jumaat lalu mengakibatkan banjir buruk berlaku di beberapa lokasi termasuk di ibu kota. Untuk rekod, 4 sungai utama di Kuala Lumpur iaitu Sungai Batu di Sentul, Sungai Kelang di Tun Perak, Sungai Gombak di Jalan Tun Razak dan Sungai Kerayung di Razak Mansion merupakan antara lokasi yang terjejas teruk ekoran hujan lebat berterusan dalam tempoh 24 jam menyamai jumlah taburan purata hujan dalam sebulan. Saya berada di kawasan Masjid Jamek bagi meninjau keadaan banjir yang berlaku di Kuala Lumpur pada Sabtu baru-baru ini. Dan hari ini hari Ahad 19 Disember 2021 pada jam 3.30 petang. Dan cuaca agak sedikit cerah dan ini yang merupakan lokasi pertembungan antara dua sungai iaitu Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak. Dan seperti anda lihat di belakang saya, paras air sungai tidak pernah setinggi ini pada kebiasaannya dengan aliran yang sangat deras serta kotor dengan lumpur berpunca daripada banjir yang berlaku di Kuala Lumpur. Sehingga Sabtu, kadar kenaikan air di antara Sungai Kelang dan Sungai Gombak telah melepasi paras bahaya. Bagaimanapun, melalui tinjauan yang dilakukan semalam, air sudah mulai surut di sungai dan juga beberapa kawasan. Kerja-kerja pembersihan juga sedang giat dijalankan. Banjir yang berlaku turut mengakibatkan kerosakan kepada struktur jalan raya. Beberapa retakan dapat dilihat di sekitar kawasan Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur PWTC. Manakala di sebuah pusat parkir bawah tanah di apartmen yang berhampiran, air masih lagi bertakung sehingga ada lagi kenderaan yang terkandas. Banjir turut menjejaskan beberapa buah premis perniagaan yang berhampiran kerana dikatakan air naik sehingga ke paras pinggang. Akibatnya, berlaku kerugian kerana kerosakan pada barang jualan sehingga perlu dibuang. Orang ramai diharapkan supaya sentiasa berwaspada dengan kejadian banjir, terutama ketika musim tengkujuh yang sememangnya dijangka akan berhadapan dengan pelbagai risiko. Itulah dia kerosakan yang kita dapat lihat di ibu kota Kuala Lumpur, Masjid Jamek iaitu salah sebuah mercu tanda ibu kota kita. Wow, saya selalunya pergi sembahyang Jumaat masa saya kecil-kecil di sana. Tak pernah saya nampak air setinggi paras itu ya. Memang sangat menakutkan untuk mereka yang biasa duduk di Kuala Lumpur dan langkah berjaga-jaga harus masih diterapkan, berwaspada rakyat Kuala Lumpur ya. Baik, apa yang kita dapat lihat sekarang, kita terus tumpukan perhatian kepada Selangor. Ya, kawasan di Selangor di mana kita tahu beberapa kawasan di Selangor merupakan kawasan yang dibual hangat di media sosial, kawasan-kawasan seperti Hulu Langat ya. Hulu Langat hari ini dia punya keadaan cuaca secara terperinci dan mungkin kalau anda saksikan selain daripada itu Hulu Selangor juga kawasan yang begitu terjejas sekali. Ini ramalan cuaca pada hari ini dan juga di Kelang ya dan di hari ini pagi ini pendud tiada hujan. Alhamdulillah, jadi untuk Kelang yang paling terjejas di kawasan Selangor setakat ini yang kita tahu dan di kawasan Petaling juga diramalkan tiada hujan. Alhamdulillah, tapi kalau kita tengok di Hulu Selangor dan Hulu Langat masih diramalkan hujan pada waktu petang. Ya, dan kita bercakap tentang Kelang sekarang ini kerana kita nak bawakan kepada anda semua kawasan-kawasan yang mungkin terlibat dalam keadaan ini dan kawasan Kelang ini merupakan kawasan yang juga semalam kita nampak beberapa badan NGO yang membuat secara langsung di sana, masih lagi tinggi airnya, paras masih lagi tinggi dan sebagainya. Jadi kita nak bawakan kepada anda semua kata mangsa. Kita dapat mendekati beberapa mangsa yang berada dalam situasi yang terjejas pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Kita saksikan keluhan mereka ya, sila. Hujan lebat sejak 6 petang pada Jumaat lalu menyebabkan beberapa kawasan sekitar Kelang Selangor dinaiki air. Sehingga Sabtu, dianggarkan 20 kawasan dilanda banjir kilat ekoran hujan lebat yang berterusan dan mengakibatkan air naik sehingga paras pinggang melebihi 1 meter. Antara kawasan yang terlibat adalah Teluk Gong, Pulau Indah, Bukit Raja, Pandamaran dan Kampung Delik. Selama 7 tahun duduk di Taman di Tropika Kelang dan semalam Jumaat
bersamaan 17 hari bulan 12 2021. Hujan lebat hingga ke tengah malam dan mengakibatkan banjir. Semalam hujan start pukul 4 petang and then stop sampai pukul 8 malam tu. 8 malam tu dia start naik kat belakang, kat parit sini. Lepas pukul 8 tu dah start lah ayah saya alih-alihkan barang macam tu sebab nak prepare. Lepas tu ingatkan tak banjir, tak masuk rumah. Rupanya pukul 12 lebih macam tu, masa semua orang dah nak tidur, dah masuk bilik. Ini adik saya pergi dapur, masa nampak air masuk dari dapur. Keadaan di Sentosa Kelang, keadaan macam ni orang kata kali pertama lah setelah 30 tahun menetap di sini. Ini kali pertama terjadi macam ni. Kalau boleh tengok kereta Mercedes-Benz ni, dia punya tinggi air dia paras Perth. Malam tadi saya daripada KL nak balik ke rumah, jadinya sangkut. Lepas tu saya nak pergi ambil barang dekat rumah saya, barang-barang kepentingan, nak bawa balik lah. Jabatan Meteorologi Malaysia turut memberi amaran pada hari yang sama mengenai hujan lebat yang berterusan dan fenomena air pasang besar di Pelabuhan Klang berlaku pada sebelah malam menyebabkan banjir di Klang bertambah buruk pada keesokan harinya. Ekoran itu, terdapat beberapa kawasan baru teruk terjejas seperti Kampung Jawa dan Meru. Biarpun banjir mulai surut di beberapa kawasan, namun jumlah mangsa banjir di kawasan baru yang terjejas semakin meningkat. Sehingga jam 10 malam semalam, kira-kira 17,000 mangsa telah dipindahkan ke lebih 40 buah pusat pemindahan sementara sekitar Klang dan Shah Alam. Kita dekat Taman Sepagasari, Kelang Utama. Kita tengok sekarang ni, semua banjir. Okay. Kita semua banjir. And ini rasanya paling teruk lah. Sebab dia air dia dah paras betul. Okay, saya sekarang berada di Meru Kelang, Persiaran Hamzah Alang. Okay, sekarang ni kat belakang saya ni adalah rumah saya. Paras banjir sekarang ni tahap ketinggian peha. Memang banjir yang luar biasa pada tahun ni, memang diuji betul. Baik, itu dia kita bawakan di sekitar beberapa kawasan di Klang. Kali ini kita nak bawakan pula kepada anda semua lintas langsung dari Meru Klang bersama dengan pengacara kita Hanif Miswan. Kabarnya Hanif juga berada di sana, stranded juga kerana berada di kawasan rumah mentuanya. Hanif. Assalamualaikum Hanif. Apa khabar Nas, Hanif? Ya, Alhamdulillah. awak apa khabar Hanif? Awak macam mana sekarang? Tengah jadi hero di sana. Oh, tak. Saya Alhamdulillah lah. Sebenarnya saya betul-betul berada di Meru. Macam tadi saya dengar ada di Persiaran Hamzah Alang tu kan? Ya. Inilah kawasan dia. Dan hari ini memang sangat berkuah lah bagi kita juga, bersyukur sebab memang dah 2 hari kita nampak matahari dan air pun dah mula surut. Dan ini macam hari yang pertama di mana kenderaan dah boleh beroperasi seperti biasa lah. Walaupun ada air sedikit yang naik di belakang. Tapi sekurang-kurangnya kenderaan-kenderaan biasa, bukan pacuan 4 roda, yang kenderaan kecil pun dah boleh melalui air-air ini. Dan ini kawasan, kalau betul-betul saya berada di Masjid Al-Sharif di Meru ni. Tapi di kawasan masjid ni masih lagi ditinggalami sedikit lah. Di kawasan pekarangannya sebab betul-betul di tepi sungai kan. Saya difahamkan kawasan-kawasan masjid di sana juga dijadikan pusat pemindahan sementara atau PPS. Jadi macam mana keadaan mereka yang biasa di sana? Bukan di masjid ni, tapi kalau macam di Meru ni, di sekolah menengah Kuansat Meru, betul-betul di depan ni. Dan itu yang Hanif? Meru ni hanya tinggal beberapa kawasan yang memang
Ya. Sebab Hanya kita tadi ada sedikit terputus. Harap-harap Hanif dapat duduk yang sekejap sebab saya takut nanti terputus lagi line Hanif. Okey Hanif, sekarang macam mana? Apa yang Hanif sedang lakukan di sana? Dari segi mungkin bantuan dan sebagainya, Hanif? Kerja sukarelawan, silakan. Okey, sekarang ni memang fokusnya adalah untuk membawa kembali penduduk-penduduk yang dipindahkan untuk boleh pulang ke rumah masing-masing. Sebab ada kawasan yang dah boleh pulang, ada kawasan yang masih lagi tinggi. Macam di belakang saya ni, ini di kawasan Persiaran Hamzah Alam tadi tu memang dikabarkan masih lagi tinggi, ada rumah yang masih lagi belum boleh pulang ataupun masuk. Tapi di kawasan perumahan di sekitar Taman Meru 3, betul-betul di kawasan traffic light di belakang tu dah boleh pulang, dah ada juga penduduk yang kembali masuk ke rumah masing-masing. Dan fokusnya hari ini adalah untuk kerja-kerja pembersihan lah macam kita cakap. Sebab selain daripada perkara-perkara banjir, berita banjir, keselamatan dan juga bantuan makanan semua tu, apa yang mungkin saya boleh tekankan kat sini sebab baru je berlaku semalam ketika saya sedang meninjau kawasan di sekitar Taman Meru 3 adalah berkenaan dengan keselamatan, kebimbangan kejadian orang yang nak ambil kesempatan ni. Sebab rumah kita dah tinggalkan, tapi masih ada lagi yang tidak bertanggungjawab untuk pecah masuk rumah orang, ambil kesempatan individu-individu yang seperti itu. Tapi saya nak puji juga, ada sekitar penduduk-penduduk ataupun pemuda-pemuda di sekitar kawasan di sinilah, di Meru ni terutamanya sebab saya di sini kan. Mereka bergila-gila untuk menjaga keselamatan rumah yang ditinggalkan. Rumah rukun tetangga. Betul. Mereka duduk di kawasan padang yang agak tinggi, pasang lilin dan mereka bergila-gila untuk melihatlah supaya tidak berlaku kejadian-kejadian yang selain daripada diakibatkan oleh banjir ni. Jadi syabas kepada rakyat Malaysia dan juga Hanif kerana menyumbang tenaga untuk kerja-kerja menyelamat dan sebagainya. Andalah hero kami di Malaysia hari ini. Terima kasih Hanif. Jangan. Itu sedikit saja sebenarnya, tapi apa yang boleh saya nak sampaikan juga adalah tentang bagaimana cepatnya penduduk-penduduk setempat yang terjejas ni kan. Mereka itu cepat harus diberi bekerja. pujian. Betul, mereka cepat membantu, mereka cepat jugalah untuk menghulurkan segala apa yang perlu. Termasuklah rakan saya yang berada di sini juga. Bila panggil je, datang bantu. Baik. Jaga diri Hanif, jaga diri Terima kasih di luar sana ya. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanif, itulah dia tinjauan beliau di Meru. Dia difahamkan rumah ibu dan bapa mertuanya juga berada di sana. Jadi syabas diucapkan kepada penduduk-penduduk setempat kerana membantu antara satu sama lain. Itulah dia. Jadi dari Kelang kita akan ke Shah Alam. Kita ke Shah Alam pula. Jadi kita ke belakang sikit, insya-Allah. Sambil-sambil itu kepada anda semua, Shah Alam seperti mana yang kita tahukan, ini merupakan kawasan yang sampai ketika ini, terutama sekali di Taman Sri Muda, masih lagi ada yang katanya terkandas di beberapa kawasan ataupun di rumah. Tepat sekali. Jadi kalau kita nak pergi ke Shah Alam, seperti mana yang kita semua sedia maklum, kawasan Batu Tiga, Padang Jawa, Bukit Jelutong, beberapa lebuh raya juga ditutup pada awal hari Sabtu disebabkan kawasan ataupun jalan terputus disebabkan banjir, dengan keadaan mereka yang berada dalam kenderaan tu beberapa jam. Tapi yang kita nak ceritakan sekarang ini, wakil wartawan Berita TV3 kini berada di Taman Sri Muda, Shah Alam, untuk bawakan perkembangan terkini. Kabarnya masih ada lagi kerja-kerja penyelamatan yang sedang berlaku. Kita bersama dengan Encik Khairul Rizwan kita. Assalamualaikum Khairul. Waalaikumsalam Nas, Anim. Sihat dekat sana Anim? Ya, sihat Alhamdulillah. Macam mana keadaan di sana? Anda kelihatan sedang berdiri di dalam takungan air sampai buku lali sahaja. Adakah ini menampakkan pemulihan ataupun sebaliknya? Betul tu Nas. Saya ni dekat sini hujung-hujung ni saja Nas. Kalau ikutkan sebenarnya di belakang saya ketika ni banjir masih lagi dalam, dan saya dapat lihat ketika ini sebenarnya masih ramai lagi masa-masa banjir ataupun penduduk di kawasan ini cuba menyelamatkan diri. Alhamdulillah sejak 48 jam yang lalu kawasan ini telah pun dinaiki air, dan saya difahamkan juga pihak bomba dan juga pihak-pihak berkuasa dan juga pihak menyelamat cuba sedaya untuk menyelamatkan mereka, untuk mengeluarkan mereka daripada kawasan ini. Bagaimanapun saya difahamkan juga daripada pagi tadi, saya pun sudah tiba di sini sejak jam 7 pagi tadi. Pihak NGO turut terlibat membantu sama, malah ada pihak persendirian yang turut sama datang ke sini menghulurkan bantuan. Ada yang bawa bot untuk pastikan kesemua masa-masa di sini ataupun penduduk di sini berjaya dibawa keluar dari kawasan ini. Dan saya difahamkan juga di kawasan perumahan di sebelah saya ketika ini masih ramai lagi yang terkandas di dalam ini. Saya difahamkan
kejadian sebenarnya pada hari Sabtu lalu, air naik sehingga mencecah hampir 2 meter kalau tak silap saya. Dan dapat dilihat dengan jelas bagaimana kesannya air itu, Hanim dan juga Nas. Baik Khairul, mungkin Khairul nak bawakan kepada kami alang-alang mereka sedang lakukan penyelamatan bagi penduduk yang terkandas. Khairul sempat ke bawakan kepada kami mereka yang berada di situasi itu? Baik, Hanim dan juga Nas, saya cuba dapatkan seorang mangsa di sini untuk kita berkongsi bagaimana keadaan mereka di sini. Dan saya difahamkan abang ini juga adalah salah seorang mangsa dan baru saja keluar di sini berjaya menyelamatkan diri. Abang, mungkin abang boleh kongsikan di sini berapa lama abang terkandas di kawasan dalam ini. Dan saya difahamkan isteri abang sedang mengandung 5 bulan juga berada di dalam ini. Bagaimana? Memang selama banjir sini ni, selama 2 hari berstart daripada berapa jam, 48 jam. Kami terkandas di dalam rumah flat sana. Jadi pihak bantuan ada yang lalu tapi dia pun tak boleh buat apa. Jadi sekarang ni bila air dah reda, saya baru boleh keluar. Meredah air tu slow-slow pergi untuk mencari bekalan isteri saya yang sedang mengandung 5 bulan. Jadi kami betul-betul terkilan lah sebab kami penduduk daripada Seri Muda ni, wakil daripada mana-mana NGO ataupun daripada DUN mana-mana tak dapat nak salurkan bantuan. Baik bang, mungkin abang boleh ceritakan sikit dalam tempoh 48 jam itu, apa jenis bantuan yang tak terima tu bang? Mungkin tak sampai makanan ke ataupun sebagainya? Ya bang. Makanan langsung memang tak dapat lah, kami langsung tak dapat makanan. Kami dapat makanan pun semalam lebih kurang pukul 7 baru dapat roti, hanya dapat 6 ketul lah roti. Tapi syukur alhamdulillah sebab sekurang-kurangnya dapat kami alas parut, dapat alas perut tu. Tapi pagi tadi baru air turun, baru kami dapat maklumat yang dekat jambatan sini, dekat Seri Muda ni ada bantuan. Jadi kami cuba datang ke tempat ini. Alhamdulillah kami nampak ramai polis-polis dengan ambulan-ambulan sedang mengulurkan bantuan. Jadi sekarang ni tengah tunggu makanan lah. Jadi saya berterima kasih pada pihak TV3 ni dapat bertemu ramai dengan perasaan kami yang sedang memang tengah stres lah. Yalah. Terima kasih abang. Okey, itu dia Hanim, Nas dan juga penonton MHI, sedikit suara penduduk di sini bagaimana mereka rasa. Dan sebenarnya ialah disebabkan hari ini Met Malaysia pun telah beri amaran bahawa hujan lebat yang berterusan telah pun dihentikan. Bagaimanapun cuaca di sini cerah, bagaimanapun disebabkan kawasan ini berada di hilir sungai, jadi agak lambat sedikit untuk surut sepenuhnya. Apatah lagi di sebelah ini sahaja Sungai Kelang, lokasinya limpahannya masih lagi ke kawasan ini. Dan saya tak pasti Hanim dan juga Nas ataupun penonton MHI dapat saksikan di belakang ini masih ramai lagi yang cuba keluar daripada kawasan dalam sana untuk menyelamatkan diri mereka sebenarnya. Apa kita dapat saksikan di sini adalah abang Grab kita dengan pelampung yang kat belakang tu yang sedang rancak seperti raya-raya yang lain. Itu semua demi memastikan bahawa demi memastikan bahawa kelangsungan makanan itu ada. Sebenarnya di sepanjang jalan ini saya dapat saksikan tadi banyak juga lah NGO yang hantarkan makanan dan juga bantuan seperti pakaian, barang kelengkapan bayi dan semuanya. Kita harapkan terima kasih banyak-banyak itu akan diteruskan lagi kepada penduduk di sini. Saya. Baik, Hanim dan juga Nas, terima kasih. Assalamualaikum, jaga diri. Baik, awak juga terima kasih live tadi di berita dan sehingga kini masih lagi berada di kawasan ataupun di lapangan untuk bawakan perkembangan terkini bersama dengan kami. Itulah itu terkini. Itu kita bawakan suara mangsa yang terkandas. Nanti kita akan bawakan juga beberapa kawasan lain di Pahang contohnya dan juga untuk mengetahui perkembangan terkini. Untuk kita mengetahui perkembangan terkini, jangan ke mana-mana. Terus bersama kita di MHI. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, Hanim dan Nazruddin Rahman cuba menemani anda dan membawakannya mentakhir tentang bencana banjir yang telah melanda Malaysia setakat ini. Dan dari Selangor kita akan pergi ke Pahang. Di manakah kawasannya?
Okey, kita cari. Okey, itu dia. Kita ke Kuantan Pahang. Okey. Antara kawasan yang begitu terjejas sekali kita tahu Bentong dan beberapa kawasan lain seperti Janda Baik dan juga di kawasan Lebuh Raya Karak, ya, itu berlakunya tanah runtuh dan ada katanya berada terkandas di resort beberapa kawasan di Bentong. Jadi kalau kita ke Bentong dahulu kita saksikan di sini ya. InsyaAllah kita dapat jumpa dia. Okey. Nah, ini dia. Tanah tinggi Genting, Bentong dan Bukit Tinggi bukan saja hujan yang masih lebat diramalkan pada hari ini, tapi juga mungkin kena ada langkah berjaga-jaga untuk memantau tanah runtuh. Ya, itu kawasan berisiko untuk tanah runtuh. Lebih lagi kita tahu tanah tinggi Genting juga berlakunya beberapa kawasan tanah runtuh dan menyebabkan laluan ataupun sekatan jalan raya terpaksa diadakan di kawasan yang terputus jalan raya itu, terkandas juga beberapa kenderaan. Dan perkembangan terkini kita akan bawakan bersama dengan anda. Kita akan bersama dengan Colonel PA Cik Adam A. Rahman, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Pahang, yang kini bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas dan Hanim ya. Ya, saya. Dan bila kita dengar operasi menyelamat tengah berjalan dengan lancar dan suara Tuan saya dengar macam suara yang ada harapan gitu. Jadi macam mana keadaan search and rescue kita kalau kita pecahkan dari satu zon ke satu zon yang lain? Mana satu zon yang paling terjejas dan macam mana semangat pasukan penyelamat kita? Okey, terima kasih Nas dan Hanim dan semua penonton di MH High pagi ni. Okey, untuk di Pahang ni memasuki hari keempat lah bencana banjir bermula daripada hari Jumaat hari itu. Dan macam Nas maklumkan tadi, Hanim maklumkan, iaitu beberapa kawasan di negeri Pahang ni sebab antara yang besar di semenanjung Malaysia. Kita cover 11 daerah. Dan untuk yang terjejas banjir di Pahang ni sehingga ke semalam iaitu 9 daerah yang terjejas. Kecuali Rompin dan juga Cameron Highlands saja yang tidak ada banjir yang agak teruk. Yang lain semuanya terjejas sebahagian besarnya. Jadi macam Nas maklum tadi, beberapa kawasan juga kalau kita ikutkan iaitu lebuh raya utama kita lah, LPT, lebuh raya Pantai Timur kita, beberapa kawasan yang terpaksa ditutup disebabkan oleh jalan terputus, iaitu seperti Jalan Lentang kan, Batu 12 dan juga tanah runtuh di kilometer 66 yang LPT tu, dan sebahagian daripada mereka terkandas macam Hanim beritahu dekat resort. Walau bagaimanapun alhamdulillah pusat kawalan operasi di semua daerah di negeri Pahang bersiap siaga dengan begitu baik sejak daripada awal musim monsun hari itu, sebab kita buat latihan awal siap siaga dan sebagainya. Macam tadi Nas kata ada lintas langsung daripada Selangor ada cabaran yang berbeza sedikit lah kan? Berbeza sedikit. Jadi di Pahang ni alhamdulillah, dan koordinasi di antara agensi penyelamat semuanya berlaku dengan baik. Memang kita ambil masa sedikit, maksudnya dalam on the spot bila terdapat makluman komunikasi mengatakan ada yang stranded dan sebagainya. Dan malam tadi ada sedikit kelewatan yang kita bantu penduduk ataupun komuniti yang terkandas di RNR Lentang tu kan. Hentian sebelah Lentang, hampir 80 orang, dan bekalan makanan kita telah pun hantar dari pusat kawalan operasi. Alhamdulillah. Sebab dia yang paling penting makan dulu. Kita nak selamatkan dan juga nyawa-nyawa mereka lah. Kita pindahkan ke kawasan yang agak selamat dan sebagainya. Jadi insya-Allah koordinasi itu berlaku dengan baik. Nas dan juga saya difahamkan usaha untuk menyelamat ni memang suka dilakukan di kawasan Bentong dan juga Karak kerana tiada akses ke Bentong dari arah selatan. Adakah ini benar dan adakah akses semakin pulih di kawasan yang nah, soalan yang bagus. Nah, dia sebenarnya akses yang utama kita adalah jalan darat. Jadi oleh kerana berlaku tanah runtuh dan tidak dapat diakses oleh kenderaan darat, kita terpaksa memohon bantuan daripada agensi penyelamat seperti Jabatan Bomba dari segi pengangkutan udara. Dan juga bantuan daripada TUDM sendiri, Angkatan Tentera. Jadi benda tu koordinasi berlaku dengan baik daripada pusat kawalan operasi di peringkat negeri ini untuk kita maklumkan dari masa ke semasa, dan itu dan bantuan pun kita akan hantar secara berkala lah, maksudnya mengikut keperluan semasa. Dan ini pastinya satu semangat bersepadu melibatkan pelbagai agensi dari segi operasi mencari dan penyelamat. Dan 11 jam kebelakangan ini yang saya melihat kepada artikel terbaru, katanya 3 termasuk seorang kanak-kanak lelaki dipercayai hilang. Adakah ini berlaku di Bentong? Ya, kabarnya berlaku di Bentong disebabkan banjir lumpur. Mungkin Tuan Adam nak jelaskan juga kepada kami, Tuan, adakah operasi mencari dan menyelamat terhadap mangsa-mangsa ini masih lagi berjalan, sebab kita akan
Komando operasi iaitu pihak PDRM masih lagi menjalankan search and rescue berkenaan. Nanti laporan semasa kita akan maklumkanlah secara rasmi nanti insya-Allah. Baik, kita masih tiada nombor-nombor yang tepat tentang kecederaan atau kematian. Jadi terima kasih diucapkan kepada usaha Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Syabas kepada Colonel Cik Adam Rahman dan juga anak-anak buahnya. Terus berusaha untuk kami rakyat Malaysia. Terima kasih dan jaga diri baik-baik ya Colonel. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, itu sedikit perkembangan yang kita bawakan di Pahang, terutama sekali di kawasan Bentong seperti yang dinyatakan. Alhamdulillah ramai yang sempat diselamatkan. Rasa sejuk hati. Ya, betul-betul. Dan pastinya sekarang ni bantuan makanan sedang diberikan kepada mereka yang menjadi mangsa terkandas disebabkan banjir. Baiklah, kepada anda rakyat Malaysia yang juga terkesan seperti saya tak dapat tidur malam semalam tu. Kita terkenangkan mereka yang masih terkandas dan sebagainya. Kalau boleh kita tak dapat bawa 4x4, kita tak boleh bawa bot kayak dan sebagainya untuk menjalankan operasi menyelamat, tapi anda boleh terus menyalurkan dana untuk membantu mereka. Jadi kita membuka tabung bencana SSTP Media Prima Maybank. Kita wawarkan untuk anda semua. Jadi silalah berikutan fenomena banjir besar yang melanda beberapa negeri ini. Media Prima telah menaktifkan semula tabung bencana NSTP. Ya, seperti mana yang anda dapat saksikan akaun Maybank 514105320757. Ambil gambar ataupun saksikan siaran ulangan kami di Facebook Live kami MHI TV3. Savekan dahulu. InsyaAllah bantuan akan disegerakan kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negeri yang terlibat pastinya. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan pelbagai perkongsian seperti biasa di MHI. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Baik, 10:11 minit pagi, hari yang baharu untuk kita. InsyaAllah moga ada sinar. Dan hari ini kita nak teruskan perkongsian di MHI bagi yang minat batang buruk. Ini antara yang mungkin menjadi pilihan anda ataupun mereka yang sukakan makanan-makanan tradisional. Ikuti kami kerana kita nak bincangkan tentang itu. Hedis batang buruk. Kita bersama dengan pengasas ataupun pengarah Eksekutif Hedis International Sdn Bhd, Puan Nur Hidayah binti Kaulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Serba merah ya hari ini. Kita merah biru. Okey, di sebelah sana pula kita ada Puan Hafsah Abdul Kasim, usahawan Hedis yang dah banyak buat duit bersama Hedis lah. Syukur, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita nak berkongsi dengan mereka semua. Kali ini sedikit berbeza ya. Produk ni adalah batang buruk yang dikomersialkan. Ya, betul. Sebagai selaku pengasasnya, mengapa mungkin memilih batang buruk ini dan mungkin cerita latar belakangnya untuk perkongsian kita bersama. Silakan. Okey, terima kasih Anim. Hai semua. Assalamualaikum. Morning. Saya Puan Nur Hidayah binti Kaulan. Saya merupakan pengasas untuk Hedis International Sdn Bhd. Kepakaran saya adalah membantu peminat kuih batang buruk untuk mendapatkan batang buruk yang rangup, rapuh, cair sampai hati, beli sekali pasti nak lagi. Alhamdulillah Anim, kita dah pun masuk tahun ketiga. Okey, Hedis ada di pasaran Malaysia, alhamdulillah, dan kita membawa batang buruk. Alhamdulillah. Okey, dan kami dulunya tak ada staf, kami start daripada rumah, tapi alhamdulillah sekarang kita dah ada 15 orang staf. Dan alhamdulillah kita hampir seluruh Malaysia kita masuk, alhamdulillah. Itu dia. Dan kenapa saya pilih batang buruk Hanim? Sebab apa? Sebab saya sendiri nak dapatkan batang buruk yang sedap sangatlah susah. Jadi sebab bila saya jumpa formula yang sebenar, that's why kenapa saya nak bantu lebih ramai orang tahu mengenai batang buruk. Okey, ada batang buruk yang sedap lagi dekat Malaysia ni. Dan apa yang paling best Hanim? Batang buruk kita ni dia ada kelebihan masing-masing. Okey, sebab apa? Batang buruk Hedis ni kita gunakan betul-betul kelongson kita buat sendiri, bukan menggunakan kulit popiah. Okey? Dan bau dia kita punya sendiri, betul. resepi sendiri. Yes, betul. Okey, dan bau kita adalah bau yang fresh, tidak tengik. Okey, kalau dulu tak suka sebab tengik. Tapi sekarang ni bau dia, kita punya formulasi bau dia tidak tengik, bau maknanya fresh. Anak-anak muda pun akan suka. Ya, sangat suka. Dan kita punya serbuk ni kalau orang biasa tak suka sebab dia punya tu kasar dia punya serbuk. Tapi Hedis ni serbuk dia halus. Makan cair dekat mulut dan cair di hati. Macam cair tu. Di mulut, cair di hati begitu ya. Betul. Okey, kita ada juga bawakan kepada anda usahawan Hedis sendiri, Puan Hafsah. Puan Hafsah katanya dulu dropship saja, tapi kini dah menjadi usahawan Hedis. Mungkin boleh ceritakan bersama dengan kami untuk perkongsian bersama. Mana tahu kan hari ini ada pula yang nak jadi dropship. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Hanim. Okey, saya Puan Hafsah binti Abdul Kasim yang dulunya saya adalah seorang pelanggan Hedis. Okey, sebab saya cari-cari kuih batang buruk mana yang sedap. Sebab saya memang suka makan batang buruk. Lepas tu saya jumpa dengan Hedis, alhamdulillah dapat kuih batang buruk yang sedap. Dan kemudian saya bertukar menjadi seorang dropship. Okey, daripada dropship inilah sekarang saya seorang usahawan Hedis
yang berada di Jasin Melaka. Ya, itu dia. Sebab apa? Dia kalau dah bos pandai cakap, dia punya dropship pun kena pandai cakap. Semua yang nak masuk ni dia akan petak berbicara, nak menjual kan. Okey, kita kongsikan pula apakah perkembangan Hedis selepas ini. Silakan. Okey, insya-Allah selepas ini kita dah rancang everything untuk kita bawa nama Hedis ke luar negara insya-Allah, di dalam negara dan di luar negara insya-Allah. Dan akan datang insya-Allah kita akan ada hub dan juga warehouse di seluruh negeri. Senang usahawan dapatkan Hedis dan senang juga kita punya pelanggan dapatkan Hedis. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga sangat-sangat nak akan datang kita akan ada akademi usahawan Hedis di mana kita nak bantu mereka yang tak pandai berniaga sampai pandai berniaga daripada zero to hero dengan gunakan platform sedia ada saja iaitu Hedis. Alhamdulillah. Dan of course kita nak bawa Hedis ni sampai membanggakan negara. Kalau kita boleh makan produk dekat luar, dekat dalam Malaysia, kenapa kita tak boleh makan produk snack tradisi dekat luar negara iaitu kuih batang buruk je pun sebenarnya melalui Hedis punya jenama insya-Allah. Ya, kan kenapa kita tak nak mengangkat kita punya makanan tradisional kan? Betul. Okey, yang terakhirnya bagaimana mereka nak menjadi dropship ataupun mereka nak mendapatkan produk Hedis ini? Silakan. Okey, macam mana orang nak jadi kita punya dropship, nak jadi ejen? Okey, kita sekarang ni hari ini kita ada kempen. Okey, kempen kembali ke sekolah. Okey, dan of course sempena kita masuk MHI hari ni add on. Kita nak bagi sesiapa yang nak jadi kita punya usahawan. Okey, iuran pendaftaran hanyalah RM50 saja ni. Okey, RM50 hanya dapat berbanting secara percuma dan juga dapat satu pack batang buruk yang sangat sedap kita ni. Alhamdulillah. Dan of course sesiapa yang nak jadi dropship percuma. Bimbingan dia ya Allah luar biasa. Gitu. Nampak tadi gelombang merah dan hitam ramai betul usahawan-usahawan wanita terutama sekali. Betul. Membantu wanita-wanita juga suri rumah dan sebagainya. Berapa sale? Nak kongsi tak? Berapa sale? Kita nak tanya juga dropship berjaya kita, usahawan berjaya kita. Okey, hampir tutup tahun ni. Tim saya ada tim saya sendiri, tim Ibu Fasha. Okey, kita dah almost hampir ke 410,000. Modal awal-awal berapa? Modal awal saya bermula dengan 3 balang sahaja. Nampak. Okey, ini tidak mustahil akan menjadi anda satu hari nanti. Sekali lagi, last, siapa yang nak mendapatkan dan sebagainya untuk kongsikan Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Silakan. Okey, siapa-siapa yang nak bersama-sama kami boleh hubungi kami di talian 013-665-8801 ataupun layari web kami www.batangburuk.com ataupun boleh hubungi kami punya tim berdekatan anda insya-Allah. Boleh pergi juga dekat page kami Hedis. Ya, itu dia Batang Buruk Hedis International Sendirian Berhad. Terima kasih banyak-banyak. Last, yang terakhir sekali untuk peminat-peminat Hedis, mungkin nak sampaikan terima kasih selama ini menyokong Hedis. Betul. Silakan. Untuk semua peminat Hedis dan juga terutamanya kita punya dropship, kita punya usahawan-usahawan, mereka ini adalah yang orang yang datangnya daripada pelanggan. Datang daripada pelanggan dan jadi kita punya ejen dah sekarang ni dan tengok tu ini yang buat 400,000, yang dapat almost 1 juta, yang hanya suri rumah dah buat 1/2 juta. Alhamdulillah, saya sangat-sangat berbangga dengan mereka. Syukur Alhamdulillah. Dan of course saya sangat berterima kasih dengan kalian dan juga ucapkan tahniah kepada kalian sebab kalianlah sama-sama kita berjaya insya-Allah. Mudah-mudahan di dunia juga di akhirat insya-Allah. Amin insya-Allah. Berkongsi rezeki juga satu yang mungkin diberkati. Amin insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Hidayah dan juga Puan Hafsah selaku pengarah eksekutif Hedis dan juga usahawan Hedis sendiri berkongsi dengan kita batang buruk yang telah pun dikomersialkan. Pilihan kita mana tahu kan, daripada tak sukakan tradisional, tapi disebabkan makanan Hedis ni semua akan sukakan makanan-makanan tradisional. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini akan bersama dengan Nas Rahman untuk perkongsian yang seterusnya hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan kita membawakan topik istimewa dalam kita menggamit kesedihan rakyat Malaysia dalam bencana kita. Apa kata kita bentangkan rahsia rezeki tidak disangka-sangka bersama dengan Mahtafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kita saksikan bincang ini. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAZ. Gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS FAZ sekarang.
Baiklah, dalam kita berbincang topik rahsia rezeki tidak disangka-sangka ini, kita bersama dengan sekali lagi Ustaz Ilyas Ismail kita, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Sejuk hati saya memandang muka Ustaz pada pagi ini. Jadi Ustaz, sebelum kita mulakan topik perbincangan kita, bolehkah kita memohon serangkap doa untuk mangsa banjir yang terjejas untuk rakyat Malaysia? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keselamatan, kesejahteraan dan juga perlindungan buat sahabat-sahabat kami yang terjejas pada ketika ini. Amin. Musibah yang kau izinkan ianya berlaku ya Allah. Peliharalah nyawa dan keselamatan saudara-saudara kami ya Allah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha menyelamat. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga Allah SWT permudahkan kerja-kerja menyelamat kita dan juga menyelamatkan nyawa-nyawa di luar sana. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ilyas Ismail kita, dan kita bentangkan topik rahsia rezeki tidak disangka-sangka Ustaz. Jadi menarik tajuknya. Jadi apakah dia rezeki tidak disangka-sangka ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton-penonton Malaysia hari ini yang didoakan kebaikan, kesejahteraan, kesihatan dan positif senantiasa walau dalam suasana diuji dengan musibah pada ketika ini semuanya. Rezeki yang tak disangka-sangka ini merupakan perkara yang Allah sebut dalam Quran, iaitu mana-mana orang yang yakin, yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jaminan pada dia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan memberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maknanya kita sendiri tak pernah sangka, tak pernah jangka, tak pernah duga, tahu-tahu kita boleh dapat. So salah satu daripada jalan untuk nak meraih rezeki tak disangka ini adalah dengan kita bersedekah, berinfak harta kita. Dan saya mencadangkan pada semua penonton-penonton Malaysia hari ini, apalah kiranya dengan rezeki yang Allah pinjamkan pada kita selama ini untuk kita salurkan kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana pihak Mahat ini sedang dalam usaha pembinaan sebuah kompleks seluas 3 ekar untuk fasa pertama ini nak dibangunkan, yang mana dalam prasarana yang insya-Allah lengkap itu nanti dapat memuatkan kira-kira 1,000 warga di dalamnya. Berbanding sekarang ini Nas, kita hanya dapat memuatkan lebih kurang dalam 330 pelajar saja sebab kita menyewa di 10 unit lot kedai di Gombak. Jadi permintaan tinggi, ramai yang nak belajar di sini, namun akibat kerana keadaan yang agak terbatas, jadi kita perlukan kawasan yang lebih luas. Dan semuanya ini akan menjadi kenyataan dengan sokongan, doa dan sumbangan dari tuan-puan yang baik hati, yang insya-Allah menjadi ahli syurga semuanya. Amin. Insya-Allah. Jadi setakat ini apakah pergerakan usaha Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra setakat ini Ustaz? Sila kongsikan. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sendiri, saya dipahamkan insya-Allah mungkin dalam mungkin minggu hadapan saya akan melawat tapak. Alhamdulillah. Pula ya. Baca nak turun ke kawasan tu dan melihat sendiri dia punya dengan izin lah kita kata progresnya tu, ataupun sedang dalam pembinaan pada ketika ini, yang mana pada waktu ini kita masih memerlukan sekitar 1 juta ringgit sahaja lagi. Daripada kos keseluruhan 5 juta, hanya baki 1 juta sahaja lagi. Jadi saya kira insya-Allah untuk mencapai jumlah amount ini tidak menjadi masalah. Kita semua mampu untuk nak merealisasikannya insya-Allah. Kerana kita juga ada menyediakan beberapa platform untuk para penonton semua. Kita ada imbas kod QR. Kita ada kod QR untuk yang umum, untuk yang e-legacy. Maknanya kalau mungkin sekarang ni orang nak cepat semuanya kan, jadi dia boleh scan atau imbas saja, boleh anda transfer wang anda ke akaun yang telah pun disediakan. Kalau yang e-legacy untuk secara bulanan. Boleh saya tambah sikit lagi Nas? Boleh, kalau bagi anda yang nak menunaikan atau melunaskan ibadah zakat, sekarang ni hujung tahun banyak promosi-promosi barang harga murah, diskaun sana sini. Jadi jangan lupa kita zakat pun jangan lupa hujung tahun ni, iaitu kita boleh juga berzakat menerusi Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini, kerana Mahat ini merupakan penolong amil
bertauliah lantikan daripada Lembaga Zakat Selangor. Anda boleh berwakaf, boleh berzakat, boleh berinfak, semuanya boleh anda bersama-sama dengan MTS Fast kerana usaha untuk nak melahirkan generasi khalifah serba boleh, menghafal Quran, jiwanya ada iman, semua ini bermula daripada anda juga insya-Allah. Dan penting juga diberikan pendidikan yang seimbang dengan pendidikan sains juga. Itu juga sangat penting. Ilmu fardu ain dan juga kifayah. Terima kasih Ustaz diucapkan di atas kehadiran Ustaz di sini. Jadi sekali lagi kepada anda semua di luar sana yang ingin menginfakkan harta anda, ingin menyumbang kepada pembangunan Ma'had Tahfiz ini, sekali lagi Ustaz, boleh kita tolong wawarkan? Ya, baik. Para penonton Malaysia hari ini yang disayangi semuanya, salah satu daripada sifat orang beriman adalah ataupun calon-calon syurga. Semua ni rakan-rakan host, kru semua saya, kita semualah nak jadi ahli syurga. Salah satu jalannya adalah yunfiquna fis sarai wad dharra. Allah kata ahli syurga ni perangai dia akan bersedekah sama ada dia senang maupun susah. Tengah dia susah pun dia bersedekah, tengah dia senang pun dia bersedekah. Maka cuma banyak sikit tu terpulang atas keikhlasan masing-masing. Ayuh kita menyumbang pada nombor akaun yang tertera. InsyaAllah sumbangan anda akan menjadikan hasrat MTS Fast menjadi kenyataan. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah doa-doa kami di MHI juga supaya ia akan menjadi kenyataan Ustaz. Jadi sekali lagi terima kasih di atas kehadiran Ustaz untuk menyampaikan bingkisan kita dan juga topik kita pada hari ini dan juga doa Ustaz untuk rakyat Malaysia. Amin. Jadi InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Dan itulah dia kita menggulung Malaysia hari ini pada pagi ini dengan harapan buat rakyat di luar sana. Dan teruskan kongsi koordinat jika anda tahu mangsa yang masih lagi terlibat ataupun terkandas bersama dengan kita semua di media sosial supaya ramai lagi badan NGO dapat membantu insyaAllah. Semoga dipermudahkan operasi mencari dan menyelamat di seluruh negeri yang terlibat dalam keadaan banjir yang melumpuhkan beberapa negeri di. InsyaAllah kita doa banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang membantu anda nadi negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum.